Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketua yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada kita ni macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Sehingga banyaknya nikmat ni Allah SWT bagi tahu, kalau menghitung nikmat Tuhan, mana nikmat Tuhan hak kita tu, maka mu nak hitung tak boleh. Banyak. Tangan adalah nikmat, mata adalah nikmat, telinga adalah nikmat. Mana segala anggota tu termasuk dalam nikmat yang Allah SWT bagi pada kita. Harta pun, pakaian pun, rumah dan sebagainya termasuk dalam nikmat. Maka bersama dengan nikmat adalah amanah. Bersama dengan nikmat Allah SWT bagi itu adalah amanah. Amanah ke apa tu? Amanah untuk kita jaga nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita tu. Wikna. Misalnya nikmat harta yang Allah SWT bagi kepada kita, maka kita ada amanah dalam harta tu. Bagaimana kita nak guna, bagaimana kita nak belanja dan sebagainya, ini termasuk amanah. Jangan suka kata nikmat-nikmat tu kita boleh guna sesuka hati kita. Jangan sekolah tu. Jangan suka kata kita boleh guna nikmat sesuka hati kita. Ya, harta kita yang zahiri kita semua cari. Jangan suka kata kita boleh guna harta mengikut sesuka hati kita. Kerana harta adalah nikmat daripada Allah SWT. Dan dalam nikmat tu ada amanah. Dan nikmat ada amanah. Itu juga anggota-anggota kita yang Allah SWT bagi adalah nikmat. Dan nak guna anggota tu pula ada amanah. Tangan kita nak buat apa boleh. Mata kita nak tengok apa boleh. Itu pahamai kita. Tapi dalam itu mengandungi amanah. Kena guna nikmat yang Allah SWT bagi itu mengikut kehendak Allah SWT. Mana Ilyas rahmatullahi biasa bagi nasihat, selagi mu rasa harta tu hakmu, selagi mu rasa harta tu hakmu, dan mu nak gunalah mana pun boleh,
itu adalah fahaman yang salah. Harta adalah nikmat Allah, dan daripada tu ada amanah yang kita kena guna harta tu mengikut kehendak Allah SWT. Kenapa? Dalam nikmat yang Allah SWT bagi itu ada amanah, dan dalam amanah tu ada soal jawab pula di akhirat sikit lagi. Ramai orang dapat nikmat tapi guna nikmat tak pandai. Dunia dia dapat kerugian, akhirat dia dapat kerugian. Mana nikmat tu boleh dah, tapi hasil nikmat tu dunia rugi, akhirat rugi. Anggota dia sempurna molek, kaki tangan apa semua sempurna molek, tapi dia guna nikmat kaki tangan dia tak betul dengan amanah yang Allah SWT bagi, maka dengan kaki tangan dia juga menyebabkan dia masuk neraka. Dan amanah yang Allah SWT bagi itu, Allah SWT bicara menunaikan amanah nikmat itu dengan tertib agama. Agama itulah cara-cara yang kita nak sempurnakan amanah yang Allah SWT bagi kepada kita. Sahabat katakanlah, maksud hidup kami ataupun matlamat hidup kami adalah akhirat. Kami tidak guna dunia untuk matlamat hidup kami. Seolah dia nak ayat kata puak kita ni, puak dia lah sahabat, puak kita ni matlamat hidup akhirat, bukan sini dah. Jadi sempurna dengan Nabi SAW bersabda, innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Nabi kata, dunia ni Allah SWT ciptakan untuk kamu. Apa pihak kita untuk kamu? Kalau kita kena guna dunia ni untuk Allah SWT cipta untuk kita, maka kita guna dunia ni sesuka hati kita, sesedap kita. Kalau kita pahal tuan-tuan, maka dunia ni bukanlah satu perkara yang bermanfaat untuk akhirat. Ngenak-ngenak sini pun habis. Ngenak-ngenak sini pun habis. Tapi sebenarnya Allah SWT, Nabi SAW berayat pula belakang itu, dan kamu diciptakan untuk akhirat. Berarti dunia yang Allah SWT bagi kepada kita ni adalah modal yang kita kena guna untuk ciptakan kehidupan akhirat kita. Orang yang tertipu dengan dunia iaitu orang yang guna dunia dia untuk dunia. Dia guna dunia dia untuk dunia. Habiskan harta untuk cari nama, habiskan harta untuk cari kemasyhuran, habiskan harta untuk cari pangkat dan kedudukan. Itu orang yang guna dunia dia untuk dunia. Maka dunia dia tak wilaba gapo ke dia pada akhirat. Bahkan dunia dia tarik dia rugi di akhirat sikit lagi. Habis itu tuan-tuan, bila kita faham hak Nabi kata dunia ni Allah SWT ciptakan untuk kamu. Tapi kamu tu Allah SWT ciptakan untuk akhirat. Mana dunia ni Allah SWT cipta untuk kita, tapi bukan ciptakan untuk kita guna mengikut kehendak keinginan kita. Tapi Allah SWT cipta kepada kita tu untuk jadi kepala modal supaya kita ambil dunia ni usaha bina akhirat kita. Kayak dah. Kita ambil dunia Allah Ta'ala ni untuk bina akhirat kita. Ada juga hadis Nabi SAW sebut dunia ni sebagai tanaman untuk akhirat.
Mana kita tanya sini, kita pergi ikuti di akhirat. Kita tanya sini, akhirat kita mengerti. Kita tanya sini, akhirat kita ambil buah. Kita tanya sini, akhirat boleh kita guna apa saja hasil daripada dunia yang kita buat. Oleh itu, tuan-tuan yang mulia, amanah kita nak sempurnakan dengan cara agama. Tertib agama ni, tertib nak apa? Nak menyelesaikan amanah yang Allah SWT bagi pada kita melalui nikmat-nikmat yang Allah SWT bagi. Mana nak guna nikmat satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, cara dia ke apa dia? Amanah. Sebagai amanah. Lepas tu cara dia Allah SWT bagi agama supaya cara menunaikan amanah yang kita ada terhadap Allah SWT. Dan bukan mudah nak faham ni. Bukan mudah. Pasal bila Allah SWT kehendak kebaikan kepada seseorang, bila Allah Ta'ala nak orang ni ada kebaikan, Allah Ta'ala nak kebaikan yang ni, apa tanda dia? Tanda dia iaitu Allah SWT dia faham agama. Faham agama, faham maksud agama, faham tujuan agama, faham keadaan dan kedudukan agama. Ramai orang boleh nikmat ilmu tapi guna nikmat ilmu untuk dunia. Dunia lagi Allah SWT bagi kita guna untuk akhirat. Dunia Allah SWT bagi kita guna untuk akhirat. Nikmat dunia tu Allah Ta'ala bagi kita guna untuk akhirat. Paling bodoh sekali orang guna ilmu untuk nikmat dunia. Kerana dunia sendiri tu Allah Ta'ala suruh guna untuk akhirat. Lepas tu ilmu lebih-lebih lagi Allah SWT suruh kita guna untuk akhirat. Tapi orang bodoh ni dia ambil ilmu dia mai guna untuk cari kedudukan dunia. Allah SWT sangat benci seorang hamba yang mana dia buat satu amal yang sepatutnya dia kena buat kerana Allah tapi dia pergi buat kerana benda lain. Sepatutnya amal ni dia buat untuk Allah, kerana Allah, tapi dia guna amal tu untuk benda lain selain daripada Allah. Orang macam ni Allah SWT sangat-sangat benci. Oleh itu cara menyempurnakan amanah kita kena guna cara agama. Allah SWT ajar kepada kita bagaimana cara kita guna harta. Bila kita milik harta, kita nak gunalah mana. Bila siapa nisab dia, kita nak keluar zakat. Dan sebelum pada zakat tu Allah SWT suruh kita buat apa? Suruh kita buat sedekah. Kalau kebaikan harta hanya dengan zakat, orang tak siapa nisab, macam mana dia nak buat? Nisab tak siapa, hul tak siapa. Mana pusingnya harta kita tak siapa setahun, tak siapa hul. Dan akor dia tak siapa jumlah-jumlah yang keluar zakat kita, tak siapa nisab. Kalau hul tak siapa, nisab tak siapa, bagaimana kita nak dapat manfaat pada harta kita? Maka Allah SWT lebih tertib dengan banyak sedekah, banyak jariah dan sebagainya. Salman Farsi ada modal seria, ada modal 1 dirham, beli daun-daun tamar, mari sirak-sirak buat palapik gelas, palapik kaki, palapik atau jual boleh apa 2 dirham, jadi 3 dengan modal.
Modal 1 dirham taruh untuk beli dagangan WhatsApp pula. Lepas tu labur 2 dirham. 1 dirham bagi kepada fakir miskin. 1 dirham lagi untuk beli belah dalam rumah tangga. Dan kata Salman Farsi, jangan hati kaya baru nak sedekah. Jangan hati kaya baru nak sedekah. Takut-takut kaya tak ada mati mari dulu, maka mu tak boleh sedekah sampai bila-bila. Ini tertib. Ini cara dia. Habis tu orang beriman, dia tak guna harta sesedap hati dia, tapi dia guna harta tengok bagaimana kehendak Allah SWT. Dan kehendak Allah Ta'ala itulah kita panggil agama. Agama ataupun agama adalah perintah Allah SWT dan cara Nabi SAW. Kita ada usaha agama ni. Usaha apa? Untuk masukkan agama dalam kehidupan kita. Apa arti agama ada dalam kehidupan? Agama ada dalam kehidupan iaitu kita guna segala nikmat yang Allah SWT bagi dengan perasaan ini adalah amanah. Kita beli baju, pakai baju untuk apa? Untuk pertama sekali untuk menutupi aurat kita mengikut perintah Allah SWT dan cara Nabi SAW. Jangan pula kita guna pakaian kita untuk berbangga-bangga. Jangan pula kita guna pakaian kita untuk menunjuk-nunjuk. Kerana pakaian adalah nikmat. Nikmat bukan besar sekali tunjuk. Nikmat besar sekali amanah yang kita kena buat kerana Allah. Sebab itu bila orang usaha agama, bila agama masuk dalam kehidupan dia akan berubah. Kehidupan dia akan berubah. Cara guna diri dia akan berubah, cara guna harta dia akan berubah, sehingga cara guna masa dia akan berubah. Kata Abdullah bin Umar, kami sibuk dengan amalan untuk jadi bekal akhirat. Kami sibuk dengan amalan untuk jadi bekal akhirat. Banyak sahabat semaya antara maghrib sampai isya, sehingga orang-orang tak berani nak pergi ziarah. Kata seorang sahabat, ya Abdullah, aku mari ziarah kamu beberapa kali, tapi didapati kamu tak semaya. Kata Abdullah, aku berebut peluang. Masa-masa yang mereka orang lain duk seronok, duk syukur dia, aku guna peluang itulah untuk beribadat pada Allah SWT sebagai bekal akhirat. Orang menega bila ada agama dalam kehidupan dia, cara menega dia akan berubah. Dusta, tipu dan sebagainya akan jauh daripada menega dia. Kecil bahang, kecil belik, tak ada oleh mereka dia. Nabi SAW bagi tahu kepada kita mafhumnya, maka cara menego yang mudah-mudah ada banyak keberkatan. Tawagi banyak, kau tawa banyak, kau kecil banyak, keberkatan kau habis. Orang-orang yang ada agama dalam kehidupan, bukan kehidupan dia saja berubah, keluarga dia pun berubah. Keluarga dia berubah. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, Allah SWT beri kepada aku lebih daripada Nabi lain-lain. Ya, iaitu salah satu pada dia kelebihan itu Allah SWT bagi isteri-isteri ku semua pihak agama.
Isteri Nabi Lut tak faham, isteri Nabi Nuh juga ahli neraka, dan banyak isteri-isteri Nabi adalah ahli neraka. Tapi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kesemuanya ahli syurga. Itu kelebihan. Bila agama ada dalam kehidupan kita berubah, cara-cara makan kita berubah, dan hak besar sekali keluarga-keluarga kita akan berubah kepada kehidupan beragama. Kehidupan agama. Kehidupan agama dan kehidupan apa? Kehidupan yang mana mereka besarkan perintah Allah SWT dan cara hidup Nabi SAW lebih pada kanak keinginan diri sendiri. Bukan kita buat usaha untuk kemasyhuran, untuk kedudukan dan sebagainya. Pasal dalam kerja agama ni ada dua amalan. Satu amalan untuk islah, yang kedua amalan untuk peluah. Peluahkan kerja satu dan islah diri satu. Amalan untuk peluahkan kerja ke apa dia? Satu musyarak, ini amalan untuk peluahkan kerja. Tanpa musyarak kerja nak menjakah pun tak apa, tak boleh. Dan tanpa musyarak kerja duk musim setempat. Kerja duk musim setempat supaya melatih-melatih yang orang tambak tu, dia musim sekadar tali dia ada. Nak pergi klien tak boleh. Lepas itu setiap kerja kena mulai dengan musyarak. Kerana musyarak ni adalah otak bagi kerja. Kau gas sebagai tulang belakang, musyarak adalah otak. Tak mungkin orang yang tak ada otak nak buat kerja molek. Tak boleh jadi. Kalau tak ada otak, nak kerja literatur, tak boleh. Itu juga kerja-kerja yang tak mulai dengan musyarak, maka nak jalan dengan lenik tak boleh jadi. Tapi yang ni islah lagi, bukan islah lagi ni untuk peluahkan kerja. Tapi itu nak jaga orang jadi ahli alim syarak, duduk lama-lama, kuasa diri dia terbesar pada orang lain. Kuasa diri dia itu adalah asbab untuk kerja maju. Kuasa diri dia itu patut dapat kehormatan. Ahli-ahli syura tu panggil ahli mesyuarat. Kita diletak sebagai ahli syura, ahli mesyuarat. Tak kira dengan jadi ahli syura, kita bangga kata kita lebih. Yang kedua, bayan. Bayan ni adalah satu daripada amalan untuk peluahkan kerja. Bayan-bayan ni adalah penerangan. Penerangan ni bagi tokoh tera-tera boleh hancur, boleh nampak. Itu penerangan. Bayinat, bayan, bayinat bagi penerangan. Syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka bagi penerangan ini adalah sifat yang ada pada Al-Quran. Sifat yang ada pada Al-Quran, iaitu Al-Quran ini dia bagi penerangan. Penerangan lah, kalau mungkin kau ni mu selamat, kalau mungkin kau tu mu tak selamat. Amalan mulah ni mu selamat, amalan mulah ni mu tak selamat. Dan kalau mu buat lah ni mu boleh syurga, dan mu buat lah ni mu masuk dengan kau. Itu penerangan. Bayinat. Maka bayan ni, bayinat adalah penerangan. Bukan tepat kita nak mari duk kata kat orang.
Bagi penerangan apa yang kita patut buat, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena jaga. Bukan guna tempat bayar sebagai tempat nak kata ke orang, nak fitnahkan orang, ataupun nak jatuhkan satu-satu kaum daripada lidah kita. Kena ingatlah, kau bayar kau naik. Kau bayar kau naik. Naik apa tu? Tubuh kita kau naik. Kemasyhuran mari, kehormatan mari dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang harta pun mari. Kalau kita silap guna bayar, jadikan bayar kita untuk cari pada infradi, maka ini adalah kita salah amanah dengan Allah SWT, dan kita nak tanggungjawab setiap perkataan kita dapat Tuhan sekalian. Dia bukan untuk islah. Bayar ni peluang kerja bagi penerangan. Yang ketiga, khususi. Temu orang tu, temu orang ni, temu orang tu. Kita mau temu orang berpangkat besar, akan jadi pesaing apik dengan kita, maka khususi itu menyebabkan kita naik pula. Kita keluar pun dengan orang kelas-kelas, kita keluar pun dengan orang bisik-bisik kawah-kawah, lama-lama nak keluar dengan orang biasa tak boleh. Nyakit masuk dalam hati. Kita cuma tak nebel, kita cuma nayuk, kita cuma boleh cuma kapal pun. Akhir sekali nak keluar cuma awam tak boleh. Kenapa? Kerana dalam itu dia tak ada islah. Dalam kursi ini dia tak ada islah. Bukan amalan islah, amalan peluang. Habis itu tuan-tuan nak jaga-jaga, kadang-kadang syaitan dia buat amalan kita weekly makan kita sendiri. Dia buat amalan kita weekly makan kita sendiri. Dengan kita banyak bayar, kita rasa kita pandai pada orang lelaki je. Kita rasa kita faham kerja lebih daripada orang lain. Dengan banyak kursi, kita kenal orang ramai, rasakan kita ni satu orang yang patutnya kena hormat. Patutnya kena harga, kena nilai. Hadar Haji Mana Inam Hasan rahmatullahi kata, amalan peluahkan kerja ni adalah amalan yang perlu. Tapi daripada tu banyak perkara-perkara yang nak merosakkan kita. Nak merosakkan kita bila niat kita tak betul. Bila tujuan kita tak betul. Sebab itu amalan islah yang kita nak buat lagi, iaitu pertama sekali amalan islah, kita duduk dalam bayar. Bagi orang bayar itu adalah penerangan, tapi bagi orang dengar itu adalah islah. Kita banyak dengar bayar, banyak dengar nasihat, maka hati yang mati itu dia akan subuh hidup ke semula. Lebih-lebih lagi kalau perkataan itu baik pada orang yang takwa, orang yang banyak takut kepada Allah SWT. Maka perkataan-perkataan yang keluar menyuburkan hati yang layu ataupun hati yang kering disubur semuanya. Tapi itu kita disuruh kita bergaul, disuruh kita berkawan, bergaul dengan orang-orang alim. Pasal perkataan mereka tu keluar dengan ada alasan pada Quran dan hadis. Jauhilah bergaul dengan orang-orang yang lalai, kerana perkataan mereka tu baik tu nak suka semata. Orang yang banyak suka atas dunia, dia banyak teriak oleh kubur sikit lagi.
Allah SWT tak suka orang yang menakar dengan tak tahu buku. Nakar tak tahu buku. Kira nak orang suka mata. Lepas itu tuan-tuan, islah yang pertama sekali ada je kata kamu kena banyak bolamo dengan bayar tak pandai. Bolamo dengan bayar tak pandai dengar. Duk tak boleh nak menerah, duk tak boleh lenguh, duk tak boleh macam-macam. Pasal apa? Tipu daya syaitan, dia tak boleh kita dengarkan lah. Itu amalan islah. Dengan bayar acar, dengan semua. Maka dia dapat suburkan hati. Hati ada kering, ada kecut, ada layu. Dengan banyak fikir dunia, hati jadi kering. Dengan banyak fikir dunia, hati jadi kering. Tapi bahawa kena perkataan-perkataan yang menyentuh hati, dia subur ke semula. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua duduk dalam taklim. Ini amalan Islam. Duduk dalam taklim, dengar taklim. Kenapa tuan-tuan? Banyak kita dengar perkataan itu, perkataan ini. Ada satu masa sehari kita dengar perkataan kalam Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena suti dunia harus orang boleh jadi bahang, tapi tak harus Allah SWT bahang dan Nabi SAW bahang. Mana orang saingan kita tu pia-pia boleh, harus boleh bahang kita, tapi Allah dan Rasul ya tak bahang selama-lama. Bila Nabi kata akan berlaku perperangan antara kami dengan Rom, dan kami akan benih. Kami benih. Dan harta-harta mereka akan jadi harta kamu, dan gadis-gadis mereka akan jadi saya kamu. Yang Nabi sebut sikit lagi, kita akan perang dengan Persia dan kita benih. Anak-anak dara Persia akan boleh dengan kami. Ada hak kaya ke apa gini. Nabi sebut. Sebab kata ya Rasulullah, hak tu kita. Hak kata jangan kaya kita ni. Nabi kata boleh. Bila berlaku perperangan, boleh sungguh. Sebab tu nak gadis kaya ke apa. Akhir nak bagi nak. Dia nak baik pore-pore. Dia tu kata, sahabat saya kata, hak tu tak boleh. Hak tu nak ikut orang lain tak boleh. Pasal? Pasal aku minta dengan Nabi SAW. Kau tahu tu Nabi banyak. Senggih banyak tahu. Tapi keyakinan kepada perkataan Nabi SAW itu adalah satu tanda iman. Orang beriman pada Nabi iaitu percaya pada apa yang Nabi bawa. Maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mana? Apa yang Nabi bawa? Percaya 100%. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang Nabi bawa lagi? Qur'an ayat. Apa yang Nabi bawa lagi? Baik. Apa Nabi bawa lagi itu apa yang Nabi bagi kepada kamu? Baik. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Nabi larang? Betul. Karena perkataan Nabi SAW adalah perkataan yang hak. Perkataan yang hak. Ada orang-orang kita duk baca Untradamus. Kitab-kitab Untradamus. Apa ni? Tok Nujum yang paling masyhur di dunia. Tu pun boleh salah lagi. Walaupun dia musuh lah pun boleh salah lagi.
Hak tak salahnya kalamullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada masa sehari duduk dengan taklim, ada masa sehari dengar apa Tuhan kata, apa Nabi kata. Ini apa panggil taklim. Hidupkan dalam rumah kita supaya hati-hati dalam rumah kita tu subur dengan kalam Allah dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam. Dalam hadis Nabi SAW, satu hadis, setiap lafaz dia ada nur. Nur. Ada setengah orang kata pada nur, nampak kan? Bagi orang-orang yang rapat dengan Allah SWT, dia akan nampak nur dalam setiap amalan. Tapi kita jangan Tuhan ni, jangan kata nur pada anggota tangan, biar semaya, nur dalam amalan pun tak nampak lagi. Bagi orang rapat dengan Tuhan, bagi rapat Allah, mereka dapat tengok nur-nur yang ada dalam amalan dan nur-nur yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, setengah ulama kata As-Sayuti, ulama hadis besar, kadang-kadang hadis dia nak cek hadis ni, dia cek daripada nur hadis. Hadis ni hadis palsu, dia tak ada nur. Tapi hadis itu buat tengok apa, dia ada nur daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa taklim tak hidup rumah? Apa taklim tak hidup? Pasal ini adalah amalan Islam. Setel dia buat macam-macam tak boleh ada. Dia ganggu macam-macam. Bawa buka surat anak teriak. Buka surat kucing lompat atas pagar. Tak tu kita tengok kucing tu akan tak situ. Jangan alasan mengatuk dan sebagainya. Dan besar sekali orang dapat tak saya fikir usaha hidup taklim. Fikir panas ya, dakwah adalah keluar. Tak keluar bukan dakwah. Dakwah nak keluar, tak keluar bukan dakwah. Fikir keluar. Boleh keluar. Dalam keluar tak jaga pula. Kita main duduk kelor, duduk kendai kekeli, duduk main pat-pek paduk. Makan dah fikir. Buat menu-menu pelak-pelak. Cukup 3 hari klik. Lepas tu orang lama orang tak payah nak fikir bagaimana setiap umur dari kampung kita hidup taklim. Karena hidup taklim oleh umur. Cepat-cepat menego, kedai-kedai menego besar. Belum pada nak mula menego, baca taklim supaya orang menego tu boleh buat. Boleh dengar taklim. Anak-anak koli. Besok Tom Jam di Malaysia tanya kata dia kedai nak buat lana, nak keluar saja. Dari ni buat 2 kali. Sebelum nak mula kerja, buka dengan taklim. Panggil semua nak kali jatuh dengan taklim. Panggil semua nak kali tina sebelah lagi dengan taklim. Lepas tu keluar gila-gila. Walaupun tak boleh 3 hari sebulan, tapi pusingnya dia minggu ni keluar seorang, apa keluar seorang, apa keluar seorang. Pasal apa tu orang nak fikir hal tu? Pasal dia buat duit kita boleh guna duit supaya kita dapat kesenangan, kemudahan dengan asbab letihnya dia. Tak kira dia buat faedah kita nak guna dia sebagai hamba dan tak buka pintu syurga langsung ke dia. Ada kita ada. Ada tak kita? Kita guna orang dia untuk sedap kita. Tapi celah-celah nak dia ada agama tu kita tak buka jalan we. Kita termasuk tokai yang zalim. Lepas tu seorang lagi amalan untuk islah kita iaitu berjalan dalam gas umumi. Gas umumi. Setiap minggu kita jalan dalam gas umumi, itu adalah islah, beki.
islah diri kita, iaitu baiki. Itu usaha agama untuk masukkan agama dalam kehidupan. Bila agama masuk dalam kehidupan kita akan berubah. Cara guna masuk kita akan berubah. Cara guna diri kita akan berubah. Cara guna harta kita akan berubah. Kita tengok orang yang guna harta pandai, hasil sikit je, tapi anak semua boleh belajar agama. Hasil sikit. Mana kalau kita tengok hasil itu masuk ke, tak lewat gapo lah. Pada yang beli beras, beli ikan, beli telur gitu. Tapi boleh anak dia mengaji 2-3 tahun. Ya. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila agama ada ya, orang itu akan berubah. Dia guna apa nikmat Tuhan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Padahal itu mengandungi keberkatan yang banyak. Keberkatan itu kalau kita kecek, kita kecek. Banyak kita tak faham keberkatan ni apa. Dan banyak orang tak bagi kepentingan pada keberkatan. Rasa tak penting. Oleh itu kata jangan bahau oleh mereka, ya tak berkat. Kita tak kira berkat, kira banyak. Kita tak kira berkat, kira banyak. Dia banyak, berkat tak berkat pun dia bakal. Ada 50,000 berkat. Ada 1 juta tak berkat. Juta tu boleh beli kereta selalu dah, hari ni boleh beli. 50,000 tu payah sikit. Orang lain je fikirlah tu. Mana berkat tak berkat bukan masalah. Lebih banyak sudah. Nampak ni? Banyak sudah. Berkat tak berkat tak sekira. Itu hari ni orang cari harta dengan tidak bermatlamat. Mana tak ada tujuan. Tak tahu nak buat apa harta dia. Melainkan guna untuk memenuhi kehendak dan hawa nafsu dia sendiri. Cara tu ya. Kita hak kuat dakwah sendiri pun kadang-kadang guna harta untuk isi keinginan kita penuh. Isi kehendak kita penuh. Di zaman tabi'in, zaman Abdullah ibn Mubarak, orang mai royak dia kata, tolong kita tengok waris kita sikit. Jadi biasa mana? Abdullah tanya jadi biasa mana? Jadi ikut lekat tangan. Lekat tangan, lalu dah sedekah dah. Abdullah ibn Mubarak pergi ziarah dia. Dia tanya dia lah, kata, royak kat aku sekian ni betul ke? Buatlah tu ke? Oh, buatlah tu. Supaya dia mau ajak kamu dah, buatlah tu. Kat tangan sedekah, kat tangan sedekah. Abdullah tanya, buat apa buatlah tu? Maka dia kata kepada Abdullah, katakan, Abdullah, kalau kita duduk bandar ni, lepas tu kita pergi beli rumah di bandar lain, stay lagi. Biar kita nak pergi barang, pergi duduk rumah baru tu, kita pergi habis tak? Abdullah kata pergi habis, ya? Aku beli dah rumah di akhirat tu, aku atas lagi. Abdullah kata kalau itu betul, tak apa, aku klik dulu. Kita nak pindah kan? Kita nak pindah. Kau nak duduk sini lagi. Dan ni duduk jalan-jalan, jangan kata orang siapa 100, 120, 130 tahun, nak temu orang 80 tu pun payah lah ni. Mati habis. Mati ni bukan apa tuan-tuan. Bahasa orang panggil intikal. Haji tu haji ni intikal ho gaya. Haji tu haji ni intikal. Intikal mana apa boleh?
Intikal mana beralih? Beralih pada alam dunia kepada alam kubur, beralih. Kalau tahu orang cari rumah kan apa yang pergi hajat. Kau beralih. Beralih. Duduk rumah pergi hajat, beralih diri pergi hajat. Mereka nak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beralih juga. Beralih mana? Beralih alih dunia pada alam kubur. Dari tempat kita nak pergi, kita hantar lagi bagi. Hantar bagi. Puyuk hantar lagi, kisi hantar lagi, sofa hantar lagi, apa hantar lagi pun habis. Pasal kita nak hidup lain no? Tak kira tak pergi tangan saja, puyuk nanak pun tak ada. Pandai dengan rumah baru. Oh kita duduk rumah baru, lepas tu puyuk kali, tak ada. Gas-gas tak ada. Lepas tu kita okay, nak kita duduk peh, duduk dia gitu, kena makan, nak apa. Apa tu? Ibarat. Itu tuan-tuan yang mulia. Usaha atas amalan yang dapat islah tu banyak. Duduk le bayar banyak. Duduk le taklim banyak. Buat agak umumi banyak. Pasal kalau kita tidak tazkiyah, tidak baiki diri kita, tidak menyucikan diri kita, maka agama susah nak masuk dalam kehidupan kita. Kalau masuk juga agama, jangan masuk rupa luar ya. Jalan tak ada. Banyak orang beribadat tapi matlamat kemusyrikan. Banyak orang sahabat-sahabat agama tapi kebanyakan nak tarik manusia hadap ke dia. Sejahat-jahat penyebaran agama iaitu kita sebar agama supaya orang paling muka kita. Itu sejahat-jahat penyebaran. Kata Nabi kata nak sebaik, beruntunglah orang yang tak ada siapa kenal. Beruntung dia mana. Tak ada dia kenal dia. Kalau nyata dalam surat tak ada pilihan apa. Kalau dia tak ada pilihan cari. Orang tamadah lah mudah kata dah. Orang tamadah selamat. Selamat ke apa? Tak nak jaga hati banyak. Orang hormat tu racun, orang sanjung tu racun. Orang bagi kemuliaan itu racun. Racun apa? Racun pada rohani yang lemah macam kita ni. Rohani kita lemah. Puji sekarang masuk. Nak sepangan kata penyok. Cocok masa. Cocok mana. Itu islah diri dengan amalan-amalan tersebut sana, maka Allah SWT akan baiki kita. Tanda Allah Ta'ala baiki, kehidupan kita bertukar kepada kehidupan agama. Bukan kecek pen lah. Apa yang bukan kecek pen? Bukan kata dulu kecek dunia, lalu ni kecek agama pandai. Bukan sekat kecek amalan dan kehidupan. Amalan dia amalan agama, kehidupan dia kehidupan agama. Jangan suk kat keluar, jangan suk sekat kecek. Pasal agama ni kena dalam kehidupan, bukan dalam kecek pen saja. Orang pandai kecek kebaikan tapi diri dia tak ada buat kebaikan, ini munafik. Munafik ni agama duduk di lidah. Dalam amalan tak ada, dalam hati tak ada. Sampai tu kata jangan tak saruk susuk lah apa. Aku tahu. Dia kata aku tahu. Aku kena munafik. Dan Allah Ta'ala Allah SWT bagi tahu pada Nabi SAW, ya Muhammad, kamu dengar orang munafik kecek, terikat hatimu. Pandai apa ni? Pandai. Dan kalau mu tengok amalan, tekak mata. Amalan comel apa ni? Tapi amalan dia tak ada roh, supaya batai kayu duk sana dinding. Kita nak jadilah tu, tak sih. Tak sih. Kena bawa agama masuk dalam kehidupan kita. Arti agama dalam kehidupan iaitu setiap gerak geri dia tak keluar daripada garisan-garisan agama. Tak salah langsung. Kalau jadi manusia ni mempunyai sifat
salah. Hingga Allah SWT bagi tahu ada kursi, kalau siapa tak salah, aku nak peracau buat semula. Siapa? Siapa duduk kapal mana? Tak bisa salah pun langsung kat beranak mari. Dia kata aku nak peracau buat semula. Jadi mana bukan manusia lah dia tu. Tapi nak kata malaikat tak boleh pasal dia awak dengan tanah. Malaikat awak dengan nur. Kata malaikat tak boleh, tapi mana salah plan. Malaikat bukan, manusia bukan, salah plan. Lepas itu dia kata aku nak peracau buat semula. Pasal Allah nak lah salah, Tuhan buka dah pintu. Pintu ke apa? Pintu taubat, pintu minta kampunnya. Lepas tu Allah SWT cari pula cara nak bagi kita lucuk pada dosa. Biar semaya gugur dosa. Basuh tangan gugur dosa, basuh muka gugur dosa, basuh kaki gugur dosa. Jalan pergi ke masjid, setapak satu dosa Tuhan ampun. Duduklah sejik nanti semaya pula, Allah Ta'ala ampun dosa pula. Lepas satu semaya, misalnya semaya ngorek, nak tunggu Mak Isa, ampun dosa pula. Luruk kepala anak yatim dengan kasih saya, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia sebanyak mana rambut atas kepala anak yatim. Allah Ta'ala cari juga cara nak ampun kita. Pasal apa? Pasal api ni akau ni dahsyat. Tak ada api yang boleh terang. Itu orang yang ada agama lagi rupa, iaitu orang yang setiap gerak-geri dia tak keluar daripada garis agama. Tak keluar. Kecek pen dia pun jaga tak keluar pada garis agama. Jaga mata, jaga telinga, jaga segala-gala. Besok Jo di Kubeh Purung. Tak ingat tahun mana. Tahun tu ada Jo tu sekali dengan musim bahagia. Jo bang sekali dengan musim dia dulu. Jadi rezeki banyak lah Jo tu mari sebilik tu ya je. Bilik ni penuh, bilik lain pula tu ya je. Lepas tu nak tanya kita, memang nak kira nak kata boleh tapi nak pilih sendiri. Nak pilih nak tak pilih. Dia nyata pergi bitur tak jokeh. Lambat sikit moga orang tak ada gebung lagi ya kan. Tak bisa cokeh. Mari orang sore. Kata, bemeh ke ni? Kata jalan. Ada ke apa? Dia kata temu duit. Seluruh. Dah sana ni. Dia rasa purah-purah toko ikat dengan getah. Kalau ni. Ribu je. Temu mana? Dia kata temu Pak Ambil Semaya. Ada tanda-tanda ke apa? Dia bak cacung ke? Tak ada je. Duit ni. Tak tahu lagi tak apa. Baik bahawa cek baju siakat ni. Dia pun pergi. Kalau kita tengok Tok Bunggong tu. Kain pun kain. Gau murah ya pakai kain. Samarinda gau 780. Baju-baju pun nampak carik. Kau tekak-tekak ni buluh habis baju. Kain serbai pun berambu. Ada fikir. Orang pasal ni orang tak ada duit. Orang tak ada duit dah temu duit. Dia nak ke duit. Orang tak ada duit. Temu ke duit. Dia nak ke duit. Tapi kekuatan gapo menyebabkan dia tak say ke duit. Belum mikir. Ni nak ayat kekuatan agama. Bila agama dah dalam kehidupan berubah. Lepas tu jangan tengok 40 kali, tengok perubahan gapo ada. Itu kehidupan kita ni. Jangan tengok 40 kali, tengok kebukan hak tak molek tu, apa ada lagi lah kita. Bagi tahu ya. Tapi kita buat. Dan Tuhan sebut yuzakihim, mencuci, tazkiyah.
Kerana agama ni bersih. Agama tak boleh letak tempat-tempat yang tak bersih. Nampak tak? Agama ni bersih. Nampak agama letak tahu kata tak bersih ni tak ada. Agama yang kuat tak ada lah kan bahang. Nampak tak? Bahang ni banyak ke? Bahang banyak kelas. Kalau takut kali ke apa tu? Bahang kelak. Bahang kelak. Ada orang seorang di Buluh Menyuk lama dah. Cerita kamu budak-budak. Ada orang seorang tu orang panggil Pak Long. Pak Long Bahang. Nama dia Pak Long Bahang. Dia tak anak kacak semua. Bahang ada anak. Lepas satu hari budak-budak Wairun ternyata tak selalu agak ada isap okok apa ya. Pak Long ni mari. Budak panggil Pak Long, mari bahang sikit nak dengar ni. Dia cerita banyak, cerita bahang je. Turun sikah ke. Hari ni tak sembahang dah sehari. Nak putih bahang sehari. Hari ni Pak Long nak putih bahang sehari. Nak kecek sungguh. Ni mari ni okey mari apa ni Pak Long kata. Mari molek bemak tepi kubur tu. So Pak Long pada orang makan nasi. Dia naik mau baru. Kapal laut lagi dia nak jamu. Hari ni tak sebah sehari nak. Kata sikit lagi. Buat budak ni berakut lagi makan nasi rumah baru. Tengok rumah tiap pun tak ada. Ya, agak bahau ni, belai-belai tak saya bahau tu, ya bahau dah. Belai-belai tak. Hak ni hak sungguh ni, hak sungguh. Belah hak dulu tak sungguh, hak ni hak sungguh. Hak sungguh tu bahau pula. Habis tu agama tak ada duduk atas orang bahau. Imej dengan bahau ni duduk suku. Imej dengan bahau duduk suku. Orang tanya Nabi, orang berimej takut dah tak? Nabi kata ada. Orang berimej kedekut dah tak? Nabi kata ada. Orang berimej bahau dah tak? Nabi kata tak ada. Cik tu kalau kita wahid bahau, imej kita serepih dah. Imej kita serepih tak sepenuh. Takut-takut nak tak ada langsung. Kerana imej dia lemah tu je wani bahau. Nabi SAW ajar kita kan kepeklah no jangan bahau. Lepas tu saya ambil kok no pun jangan bahau. Orang lagi gedebak maka ya Rasulullah, aku percaya kamu ni. Jangan royak kata aku lalu ni pun. Nabi pun nak fikir selagi orang nurut mari semata kok ni. Dia pun beralih duduk di sini pak. Saya kata ni batas. Duduk sini, beralih duduk sini. Tak mari sungguh kami menurut. Apa dah dengan apa. Muhammad kami percaya kamu tak bahau. Mau nampak pion lalu tengok ni. Apa kata setakat duduk di sini tak ada nampak pion lagi. Nampak mu. Nabi bahau dah. Dah. Kenapa? Dia dari sini. Dulu duduk di sini kan apa? Ada seorang sahabat dia nakal pula. Dia pergi semula utah ke. Kih ke apa? Kih. Dia panggil orang mari tengok. Berat berapa ni? Ya, bagai hidup nak kata lah. Mau kata speaker ni kata speaker 2. Orang kata 90. Ya terpayah. Semula cerak timbal. Utah ke? Orang Mu'izirah Nabi SAW tambah utuh luas mulai dia. Nabi tu baik lagi. Dia kata, Osman semula utuh ke. Nabi kata, kan Osman, lari dah. Lari. Dia kata, pergi pinyak dengan kota sekali. Itu, ya Rasulullah, buah berdoa Osman. Lari-lari masuk lemah ke. Lepas tu lemah ke tu ada lubai, pengat telaga, toh-toh. Dia tuju mulai tu. Dia ada tu. Lepas tu Nabi masuk lemah. Nampak Osman tak?
Cuma kata tak nampak, tapi tangan tunjuklah. Tak nampak. Macam tu. Tak nampak, tapi tangan tunjuklah telaga. Nak kena cari jalan, jangan kita bahau agama takkan duduk atas orang yang wahai bahau. Kerana bahau ni bukan sifat iman, bahau ni sifat munafik. Yang munafik dia kecek, bahau ni dia janji mungkin. Tak boleh mungkin langsung janji. Buat apa tak boleh, dia kita tak bisa janji 10 hari betul tak ada. Telefon royak lah kegu. Kata itu tunda sikit, tak ada ni. Nak awak lah mana. Contoh buat hotel, buat tanda janji hotel ni dalam suratul Baqarah adalah ayat Al-Quran yang paling panjang sekali. Cuba kita tengok. Panjang. So tulis, so tanda. So ada saksi. Siapa puyeng nak pergi klik. Kalau tak boleh, tak boleh tunggu saya. Siapa puyeng nak pergi klik ni dia. Orang lek hotel. Tapi orang hak tuai hak wi hotel tu. Saya kata, tunggulah sehingga siapa mereka ada kelonggaran, ada kemudahan. Dan kalau musdekah selalu, waktu paling molek untuk kamu. Ini untuk tuan. Ada kalau buat kita kat hotel, baca ayat ni, kata Tuhan, so tunggu ila maisarah, hingga siapa kemudahan. Waktu bukan mung, waktu weh je. Tuan hotel. Kamu ni, siapa janji nak bayar? Ya dua. Agak jauh kata. Habis tu bahau ni merusakkan segala-gala amanah. Tepat janji tanda iman. Tepat janji tanda iman. Dia beriman ni tepat janji. Kata ada telefon tak mari ya. Hak janji baru ni 10 hari tak ada. Pada malah no. Tak apa. Tuan hotel kata tak apa. Tulis tuan hotel. Tak apa. Bahawa kita tahu kata mudah, kita pakai pergi hotel berlaku. Dia pun yang ni mudah. Tak boleh lah tu. Kalau kata boleh puasa kan, Nabi katakan, pisahlah boleh jamu orang, boleh puasa. Pisah jamu orang. Walaupun habis tak ada setegak air ataupun sutir watamak. Lepas tu buat lana tu. Apa kat pergi rasa kita pergi apa? Dah orang suruh jamu ke? Kita pergi makan. Atau panggil payah hadis untuk dapat untung dia. Dia untung. Dia payah hadis lah tu. Ni. Tuhan banyak kata kena tunggu siapa ada kemudahan. Tak usah gaduh lagi. Kita tak ada kemudahan lagi. Tulis kita tak boleh buat lah tu. Betul orang niat tak sembahyang dengan kemudahan akhirnya sedekah. Apa ni tu? Nak kecil habah ni kan? Dari agama masuk lagi kita kehidupan berubah. Kalau kita buat dakwah 20-30 tahun dah kehidupan tak berubah, berarti agama tak masuk. Agama tak masuk. Masuk pun tak habis. Beriman dengan separuh kitab, tak beriman dengan separuh kitab. Kalau kata hak mana cok dengan kita lagi, amalan-amalan yang kita kena, kita amal. Amalan kita tak kena, kita tak amal. Apa ni? Dia panggil beriman dengan separuh kitab dan tak beriman dengan separuh kitab lagi. Balasan dia apa? Dia kata aku sediakan azab yang sangat pedih untuk mereka. Jadi pilih amalan agama apa yang kita kena. Apa kita tak kena, tolak pergi orang. Habis tu buat kerja agama ni tuan-tuan supaya agama masuklah ke hidup. Jangan hitung hari. 4 bulan nyatu kali, 4 bulan nyatu kali. Jangan hitung hari, potong hari dah kita pergi. Okey. Hitung tengok apa perubahan yang Allah SWT beri kepada kita. Dan gapo lagi yang tak berubah dekat lagi, macam mana kita nak usaha baik. Apa dah ni? Zahir kita dapat gapo lagi kerja agama. Zahir kita dapat iaitu
agama ada dalam kehidupan kita. Setapakat kita boleh bila? Setapakat kita boleh bila kita nak mati, kita boleh mengucap mati dalam iman, mati dalam kalimah. Tu setapakat untuk kita terima, kata kita buat dakwah ni kita dapat kejayaan dah. Kalau selagi tak sampai situ tu tak usah bangga-bangga lah kata kita berapa kali lipat boleh. Pasal tak tentu lagi, na'udzubillah. Dia mati dapat kalimah, mati dalam iman, tu tanda kata dakwah kita berjaya dah. Untuk kita lah, untuk kita ni berjaya. Tapi selagi tak sampai situ, tak usah bangga lah, tak usah rasa kita lebih pada dia tu, kita lebih dari dia ni, tak usah. Kita belanja duit banyak dari dia tu, kita lebih dari dia tu, kita gini, kita ni. Lebih tak lebih, tengok masa kita mati. Kalau mati lokoh iman, tak lebih. Kalau mati dekat dalam iman, maka insya-Allah kita adalah orang yang berjaya. Masa itulah kita boleh syukur. Lah ni bakal ada. Dalam kabut belaka ni, dalam kabut. Tak tahu kata pian nak berjaya, pian tak berjaya. Habis buat kerja bela-bela, doa bela-bela, buat kerja bela-bela, minta dengan Tuhan bela-bela. Amalan pun nak minta di Allah SWT juga. Agama masuk dalam kita pun minta Allah Ta'ala juga. Kalau nak mati dia sikit lagi ni, sakratul maut dia mereka maut mari ni, minta mati dalam kalimah tu pun minta pada Allah Ta'ala juga. Itu dakwah guru dia dengan doa. Dakwah guru dia dengan doa. Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk ni dia minta acak je nak murid. Jangan kita minta free, minta bertel pun dia acak-acak dia. Okey, ni tak boleh. Allah SWT tak ada tepat, umurku je murah. Tapi Allah SWT ni, kau minta kau suka, kau minta kau kena. Ada satu riwayat mereka tanya Allah, ya Allah, bagaimana dengan kekasih kamu, aulia, seorang wali. Dia doa, dia teriak hari-hari, dia minta. Apa mu takwil dia, ya Allah? Apa mu takwil dia? Dia minta hari-hari dia teriak mana-mana. Allah SWT kata, aku suka dengar suara dia teriak. Aku suka dengar suara dia minta doa. Kalau kau wig dia ya nak, lama-lama ya tak doa saya. Niat dia kita jadikan dakwah ni sebagai maksud hidup. Buat kerja sungguh-sungguh. Buat kerja sungguh-sungguh. Buat kerja, orang yang buat kerja bekal mati. Jangan main-main. Jangan rumah cerdik bodoh. Kerja ni bukan kerja cerdik bodoh, kerja pengorbanan. Niat sama hidup dah, insya-Allah dah. Lepas tu tak berapa hari lagi ni kita nak puasa. Lepas tu puasa ada macam ni cuma 10 hari dah. 10 hari awal, 10 hari tengah, 10 hari belakang, 10 hari hujung. Halka-halka ni boleh dah nak buat siapkan, pian nak pergi tamu, pian nak pergi keluar, pian nak pergi tu. Sampai apa tak saya keluar 40 kali ke pasar, kerja kami kita baru dia nak tumbuh. Mula-mula pecah dia putih naik tu, nampak cepat lah. Baru nak jadi pahau ni lambat. Daun-daun nak tambah pun lama. Syarat seminggu sekali tu taklim tambah setahun umur. Setahun umur taklim. 2-3 minggu tambah cuma 3 hari. Sejumpah. Lambat. Kalau di butir bikah naik tu rasa cepat. Buat kata duduk sini nak pecah daun tu lambat. Sungguh-sungguh sikit lah. Sampai apa takwil tu keluar 40 tu. Satu kowik pun tak habis lagi. Kita keluar dah 2 rak dah. Lepas tu bila puasa ni boleh hak makan mi ranak sekali. Habis tu kalau kita ada 3 orang, hak seorang ni keluar 10 awal. Tinggal 2 orang lagi jaga makan mi. Baru seorang ni klik di 2 keluar seorang, tinggal 2 lagi. Baru seorang ni klik keluar seorang pula. Jadi tinggal 2 semua untuk jaga makan mi. Dia lepas puasa ni tak ada apa. Ya habis musim makan mi anak tu habis. Habis tu kita
apa boleh ke apa tak ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita untuk buat kerja agama dia ni sampai akhir hayat. Amin.